So far, 500,000 people have attended the rallies nationwide. Pelbagai kaum, latar belakang dan umur telah menyertai Black 505 di seluruh Malaysia. Ia menjadi lambang baru kesedaran politik rakyat yang mewakili suara majoriti 51% rakyat yang menyokong reformasi dan perubahan di negara ini. He says it's vital that the three demands are met to ensure the nation is able to carry out cleaner elections in the future. Dan salam sejahtera, Buletin 13 7 Jun bersama saya Marniza Osman. Pengarah strategi PKR Rafizi Ramli mendakwa polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL cuba melengah-lengahkan Perhimpunan Aman Black 505 apabila mula berdolak dalik berhubung kebenaran penggunaan padang merbuk. Sebaliknya, menurut Rafizi, polis dan di BKL tidak mempunyai kuasa untuk tidak membenarkan perhimpunan tersebut diadakan selaras dengan Akta Perhimpunan Aman dan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Notis 10 hari yang telah diberikan itu, pada saya kira itu sudah memenuhi keperluan seperti mana yang dituntut oleh Akta untuk memberi notis 10 hari kepada polis. Sebelum ini pun di tempat-tempat lain pihak polis mengambil pendirian yang begitu, iaitu perlu mendapatkan kebenaran daripada pemilik tempat itu dulu. Tapi pada masa yang sama, apabila kita cuba mendapatkan kebenaran daripada pemilik tempat, contohnya mungkin padang awam dan lain-lain, pemilik tempatnya pula memberi alasan bahawa perlu mendapatkan kebenaran polis dulu. Jadi ini jadi permainan oleh badan-badan kerajaan ini yang sebenarnya menjaga harta awam untuk melengah-lengahkan dan menyukar perhimpunan. Bagaimanapun, menurut Rafizi yang bertindak sebagai salah seorang sekretariat Pakatan Rakyat, perhimpunan tersebut akan diteruskan pada 15 Jun ini seperti yang dirancang sebelumnya. Terdahulu dalam isu yang sama, Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Zainuddin Ahmad ketika mengesahkan penerimaan notis tersebut memberitahu TV Selangor penganjur Perhimpunan Aman Blackout 505 gagal mematuhi syarat di bawah Seksyen 10C Akta Perhimpunan Aman kerana tidak mendapat kebenaran di BKL bagi menggunakan padang merbuk. Justru perhimpunan tersebut dianggap sebagai perhimpunan haram sekiranya diteruskan. Badan Hak Asasi Antarabangsa Human Rights Watch menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mematuhi Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan menggugurkan pendakwaan jenayah terhadap penganjur Himpunan Aman membantah keputusan Pilihan Raya Umum ke-13. Berlandaskan kepada hak untuk berhimpun yang termaktub dalam deklarasi itu, HRW juga menggesa Putrajaya supaya hentikan gangguan terhadap himpunan semikian rupa yang diganggu kerana tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman. Timbalan Pengarah HRW bahagian Asia, Phil Robertson berkata, sepanjang dua penggal Malaysia menduduki kerusi Majlis Hak Asasi Manusia PBB, Putrajaya gagal melindungi dan mempromosikan hak bersuara dan berhimpun secara bebas dan aman. Badan itu melahirkan rasa bimbang dengan sikap Putrajaya bersembunyi di sebalik alasan urus takbir, seperti kegagalan menyerahkan notis 10 hari untuk menyekat hak tersebut. Phil memetik laporan pegawai khas PBB Maina Kiai pada 2013 yang menegaskan undang-undang boleh mengatur perhimpunan aman bagi memastikan keselamatan awam. Namun sebarang had, syarat dan andaian pihak penguat kuasa harus menjurus kepada membolehkan himpunan aman. Saya Mansur Abu Bakar. Pakatan Rakyat melahirkan rasa kesal dengan campur tangan Kerajaan Persekutuan UMNO Barisan Nasional dalam urusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL yang komited menghalang Black 505 dari berlangsung di Padang Merbuk 22 Jun ini. Pengarah strategi Parti Keadilan Rakyat Rafizi Ramli mendakwa alasan yang dikutip oleh Datuk Bandar Datuk Ahmad Faizal Talib menyekat permohonan Pakatan Rakyat adalah pembohongan yang nyata. Semalam, Datuk Ahmad Faisal mendakwa di BKL menolak permohonan penganjuran Black 505 22 Jun ini kerana padang tersebut telah disewakan kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM bagi tujuan logistik acara larian Olimpik pada 23 Jun. Semakan Urustia Pakatan Rakyat di kalender acara MOM mendapati larian yang dimasukkan adalah larian Olimpik McDonald, tetapi lokasi acara berkenaan bukan di Padang Merbuk, sebaliknya bermula dan berakhir di Dataran Merdeka. Semakan seterusnya di laman sesawang peserta acara itu, Manchester Athletic Club Malaysia dan semakan di borang pendaftar larian itu juga mengesahkan semakan tersebut. Rafizi juga menambah alasan kesesakan tidak berbangkit jika pihak berkuasa boleh menutup jalan raya bagi memudahkan acara larian Olimpik. Rafizi berkata pihak berkuasa juga boleh mengatur laluan bagi himpunan Black 505 nanti.
Tegas beliau lagi, alasan-alasan lain seperti memelihara landscape dan penggunaan stadium lebih memudahkan penjaja untuk berniaga kepada peserta himpunan juga tidak munasabah. Sementara itu, Urusetia Pakatan Rakyat menyatakan kesudian untuk berbincang dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur pada 14 Jun ini. Semalam di BKL berkata pihak mereka bersedia bertemu dengan Pakatan Rakyat bagi membincangkan kemungkinan mengadakan Black 505 di kawasan tertutup. Rafizi menjelaskan Pakatan Rakyat bagaimanapun tidak akan berganjak dari keputusan sebelum ini. Beliau juga membidas usaha untuk menutup Black 505 dari mata awam sebagai melanggar peruntukan Akta Perhimpunan Aman yang membenarkan rakyat berhimpun secara aman di tempat awam. The Kuala Lumpur Mayor has asked the Malaysian Olympic Council to change their Olympic Day run venue from Dataran Merdeka to Padang Merbok, apparently for security reasons and because the Mayor had been telling the press and Pakatan Rakyat leaders that they couldn't use the field for the rally because it was needed by the Olympic Council. They were all the time talking. It's about the haze, not about the politics. That's what Malaysia's Olympic Council told Kini TV when explaining why it's postponed a fun run scheduled to be held at Padang Merbok this weekend, the same venue sought after by Pakatan Rakyat and NGOs for a controversial rally. Because of the health reasons, because of the haze. They're trying to scan public. What do you think? Yeah, I think they want to reduce and first I think they want to frighten the participants and i.e. the citizens of Malaysia. In view of reducing the number, which for me is unnecessary. I've remembered, based on our experience, there was a big gathering under the Bersih 3 or Bersih 2, where they cordoned the whole Kuala Lumpur. Kuala Lumpur become forbidden city. It's Bersih 2, right? And there was a show of army training together with the police, just to frighten the people. But yet, even if they cordon the whole city and Kuala Lumpur became a forbidden city, yet you can see thousands of people came from various streams. So you cannot stop the people's confidence and feeling and anger after they have voted 51% for Pakatan Rakyat, and yet we don't get the majority seats in the parliament. And this is real. Kita beralih ke berita nasional. Polis masih mengekalkan klasifikasi Perhimpunan Black 505 yang dijangka diadakan di Ibu Negara Sabtu ini sebagai haram kerana tidak mendapat kelulusan pemilik kawasan berkenaan, lapor agensi berita bernama. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Zainuddin Ahmad berkata perhimpunan yang akan diadakan Sabtu ini ternyata sama sekali salah sekiranya penganjur berkeras ingin meneruskannya. Ini kerana melanggar Seksyen 11 Akta Perhimpunan Aman 2012 di mana persetujuan pemunya atau penghuni tempat perhimpunan perlu diperoleh. Beliau turut menegaskan polis akan menjalankan siasatan berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada sekiranya penganjur meneruskan niat mereka untuk berhimpun. Perhimpunan tersebut dijangka diadakan di Padang Merbok di Kuala Lumpur walaupun tidak mendapat kebenaran di BKL. Di BKL bagaimanapun menawarkan Stadium Merdeka sebagai lokasi alternatif. Tawaran itu ditolak Pakatan Rakyat kerana menimbangkan faktor keselamatan berikutan saiz himpunan yang tidak sesuai untuk kawasan tertutup. Pada 12 Januari lalu, Stadium Merdeka gagal menampung kebanjiran lebih 100,000 peserta Perhimpunan Kebangkitan Rakyat 112. Keadaan sesak dan terbatas di stadium itu menyebabkan lebih separuh dari peserta gagal memasuki stadium. Kita mulakan dengan berita nasional. Urusetia Black 505 mengalu-alukan kenyataan Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi yang akan membantu penganjuran himpunan Black 505 esok. Pengarah strategi PKR Rafizi Ramli mewakili pihak Urusetia berharap semua perancangan telah dibuat memastikan himpunan di Ibu Negara esok berjalan dengan aman. Portal Free Malaysia Today memetik kenyataan dari pegawai polis yang mengatakan arahan telah dikeluarkan oleh pihak atasan PDRM untuk memudahkan penganjuran Black 505 esok. Menurut laporan itu, pihak tersebut akan membantu selagi peserta tidak melanggar undang-undang seperti bertindak ganas atau memusnahkan harta awam. Dalam pada itu, Rafizi juga berkata pihak Urusetia telah berbincang dengan pasukan perubatan sukarelawan untuk menyediakan sokongan perubatan kepada peserta ekoran kualiti udara yang tercemar. Antara langkah-langkah yang diambil adalah
1 ibu pejabat markas perubatan akan dibuka di Padang Merbok. 4 markas perubatan sokongan akan turut dibuka di sekitar laluan di Kuala Lumpur ke arah Padang Merbok, iaitu di Dataran Merdeka, Masjid Negara, Kompleks Sogo dan Dataran Maybank. Sebanyak 4 buah ambulan dan 5 motosikal perubatan akan disediakan sekiranya ada keperluan untuk memindahkan pesakit terus ke hospital. Petugas bermotosikal akan memudahkan mereka bergegas ke kawasan yang memerlukan sokongan. Keseluruhan kekuatan tenaga perubatan adalah sebanyak 55 orang termasuklah doktor, jururawat dan paramedik. Setiap markas perubatan akan dibekalkan dengan automated external defibrillator atau AED bagi operasi menyelamatkan nyawa dan kemudahan drip bagi tujuan Advanced Life Support ALS. Orang ramai yang mempunyai apa-apa masalah perubatan dan memerlukan bantuan boleh menghantar SMS ke nombor 010-277-2072 dengan maklumat berikut. Bentuk kesukaran dan kecemasan, di mana kecemasan berlaku dan siapa yang perlu dihubungi di tempat kecemasan dan nombor. Successful and smooth proceeding tomorrow. Yeah, I would expect that. And in fact, the team also prepare for the worst case scenario. So the worst case scenario would be like the normal and usual scene before this. So as the as the youth leader and also I think I can represent majority of the young people here, young aspirants. I think we want to go forward to the next level of democracy in this country. Pakatan Rakyat kekal untuk menyertai himpunan Blackout 505 Sabtu ini dan mengajak seluruh kepimpinan parti, aktivis, penyokong dan rakyat untuk turut serta dalam perhimpunan tersebut. Perkara ini dinyatakan Ketua Umum Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang media di Ibu Pejabat PAS selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat tengah hari tadi. Black 505 Padang Merbok 622 hari Sabtu ini yang akan terus diadakan di Padang Merbok dan ada kenyataan bersama oleh Tuan Guru Hadi Awang, Wabi Kit Siang dan saya menyeru rakyat untuk bersama-sama menyertai pimpinan aman dengan maksud menyedarkan lagi rakyat tentang kecurangan proses pilihan raya yang lalu. Sementara itu, Penyelaras Solidariti Anak Muda Malaysia SAMM Badrul Hisham Syaharin mengajak orang ramai berkampung di Padang Merbok selepas himpunan Black 505 Sabtu ini sehingga Hari Angkat Sumpah Parlimen Malaysia 24 Jun nanti. Memetik laporan portal Malaysia Kini, Badrul Hisham berkata, untuk tujuan itu mereka menyediakan 150 kemah selain menyeru orang ramai membawa kemah dan beg tidur sendiri. Badrul Hisham juga mengingatkan para peserta himpunan untuk bersiap sedia dengan pelbagai dugaan sepanjang tempoh perhimpunan. Badrul yang lebih dikenali sebagai Cik Gubat menegaskan semua protes akan dilakukan dalam menjunjung tinggi semangat perlembagaan negara dan deklarasi kemerdekaan negara. Beliau juga mengundang orang ramai hadir ke Dewan Perhimpunan Cina Selangor dan Kuala Lumpur di Kuala Lumpur untuk taklimat berhubung himpunan itu.